Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan, alhamdulillah kita mengucapkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana masih mengizinkan kita bertemu pada pagi ini untuk mengisi sedikit ruang waktu untuk memberikan sedikit tazkirah, untuk memperingatkan kita sebagai hamba Allah yang sudah pasti ada melakukan perkara-perkara yang tersilap untuk diperbetulkan, supaya kita dapat mengakhiri kehidupan kita dengan semangat ataupun harapan mendapat husnul khatimah, kehidupan yang akhir yang paling baik untuk dibawa ke alam barzah dan alam mahsyar insya-Allah. Hadirin sekalian, alhamdulillah kita baru saja menyambut merdeka yang ke-66 tahun. Mudah-mudahan kita benar-benar menjadi orang yang punya kebebasan untuk, dalam konteks Islam senang saja, kebebasan untuk melakukan amal ibadat, mentaati Allah Subhanahu wa taala. Itulah merdeka yang senang. Selagi kita terganggu dan susah nak buat amal ibadat tu, kita belum lagi merdeka sepenuhnya. Kita di Malaysia alhamdulillah selama 66 tahun telah merdeka, dan mungkin lebih awal daripada itu. Kita lihat suasana untuk beribadat itu taklah begitu payah kan. Nak main sembahyang berjemaah bila-bila pun kita boleh buat, di mana-mana, di masjid, di surau, di musalla, di RNR, mana-mana lah, tak ada masalah. Yang masalahnya kita lah, kita nak buat dengan tak buat. Tetapi kemudahan itu banyak, ada di mana-mana, senang. Surau besar, masjid besar, masjid memanglah besar, surau, musalla pun okey. Jadi maknanya kemudahan itulah yang kita nikmati, dan kita dapat melakukan amal ibadat yang paling baik, yang paling khusyuk, insya-Allah kita lakukan untuk mendapat ganjaran kerahmatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya kita masih lagi takut dengan benda-benda lain, takut rugi, takut tak untung, takut miskin, takut macam-macam, itu masalah dalam keyakinan akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana setiap manusia dilahirkan dengan ketentuan masing-masing. Sebab itulah ada orang kita tengok dia bahagia dalam konteks banyak harta, kita tak ada mana ada. Tapi kebahagiaan itu sendiri adalah satu yang sangat berbanding, relatif. Masing-masing bahagia dengan cara masing-masing. Allah berikan ketenangan itu hasil daripada amal ibadat kita kepada Allah SWT, insya-Allah. Jadi kalau semakin rajin kita berzikir, kita melakukan amal dalam bentuk-bentuk hariannya, baca Quran dan solat sunat apa semua, insya-Allah kita akan dapat ketenangan-ketenangan yang dimaksudkan itu, selain daripada memiliki harta-harta yang banyak ataupun kesihatan yang baik. Ada orang dah umur 60 pun jalan tak pun nak kuat lagi. Jadi masing-masing punya panggu lah ya. Jadi hadirin sekalian, kita bersyukurlah apa pun yang ada ya. Allah bagi kita kesihatan, kekuatan ya, penglihatan yang masih nampak lagi. Walaupun kalau nak buat jauh-jauh tak pun nak ingat, tak boleh nak cam, tapi itu namanya rabun jauh. Diberikan cermin mata, boleh nampak elok. Itu semua adalah takdir dan suratan kita, insya-Allah. Mudah-mudahan kita dapat mengambil peluang yang terbaik untuk kita memperbetulkan lagi keyakinan kita sebelum kita menghembuskan nafas kita yang terakhir, insya-Allah. Jadi pada pagi ini kita nak cerita sikit pasal mengurus ya perbelanjaan kita lah, membelanjakan harta yang secara sederhana. Kita ada harta, ada ruang ringgit, ada macam-macam ya.
simpanan-simpanan di KWSP ke, dekat bank ke, ada sukuk ataupun saham-saham yang dalam bentuk harta. Harta ni yang senang cerita duit lah. Yang keduanya harta taklih, harta tanah, ya. Banyak ekar kebun durian ke, kebun cempedak ke, apa semua itu harta tanah yang bernilai lah. Ada harta tanah tak ada nilai, itu mungkin tempat dia tak sesuai atau tempat tu belum membangun, maka nilainya kurang. Tapi kalau tempat tu sudah membangun, maka nilainya banyak. Macam kita di Shah Alam, satu kaki persegi RM100 contoh kan. Tempat lain satu kaki persegi RM5. Itu entah di manakah, dia ceruk-ceruk sana. Tapi akhirnya nanti kalau negara membangun dan kemajuan sampai ke tempat berkenaan, harga itu akan naik. Begitulah apa kata, harga tanah tidak akan pernah berkurang berbanding dengan harga-harga kereta yang kita beli. 10 tahun kemudian harganya akan menurun, ya. Tidak seperti mana harga yang kita baru beli. Tetapi rumah tidak, kita beli RM100,000, kita boleh jual nanti RM300,000 dalam beberapa tahun yang akan datang. Jadi hadirin sekalian, begitulah nikmat yang Allah bagi kepada kita untuk menjadi insan yang menyedari bahawa dia adalah pengurus kepada harta-harta yang Allah bagi pinjam kat kita. Allah bagi pinjam harta kat kita dalam bentuk berbagai-bagai, ya. Jadi kita nak jadi manusia yang paling baik di sisi Allah Taala, maka kita uruslah harta kita itu dengan cara yang paling mematuhi syariat. Itu yang penting. Kita nak belanja apa pun, nak buat apa pun, dia patuh syariat. Nak beli kereta besar, okey, tak ada masalah, dia patuh syariat. Tetapi jangan bila beli kereta besar tu kita jadi ego pula, jadi sombong. Itu dah melanggar syariat. Kita boleh tunjukkan nikmat-nikmat itu sebagai mensyukuri pemberian oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Jadi ada sekalian, ayat Allah Taala masih lagi bersekitar pada surah Furqan ayat 67. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina zalika qawama. Ya, dan juga mereka yang diridai oleh Allah itu ialah yang apabila membelanjakan hartanya tiadalah melampaui batas dan tiada pula bakhil kedegut. Dan sebaliknya perbelanjaan mereka adalah betul-betul sederhana di antara kedua-dua cara, yakni tidak boros dan tidak bakhil. Ya, ini surah Furqan ayat 67. Nanti balik kita boleh semak, kita boleh talaki lagi dengan kawan-kawan yang reti membacanya. Kemudian kita boleh tengok tafsir menghuraikan maksud, ya, sederhana, wasatiyah kalau dalam bahasa Arab, ya, wasati dalam pemerintahan Perdana Menteri yang ke-6 disebut wasatiyah. Sebelum tu sebut Khadari, sekarang ni sebut Madani. Jadi tak apalah, mereka menggunakan istilah-istilah itu sebagai slogan. Sebelum tu dengan Malaysia boleh apa semua, itu adalah susah. Jadi yang kita nak sebut ni, ayat ni menggambarkan betapa kita kena bersederhana. Sederhana ni ikut level lah. Kalau macam saya ni, sederhana ni bolehlah makan ikan pelaling seminggu sekali, lepas tu makan siakap seminggu sekali. Itu sederhana saya lah kan. Saya ada duit sikit. Masing-masing ada orang sederhana. Zaman-zaman sekolah dulu, abang kita kecil dulu, kalau tuan-tuan ingat masa susahnya ayah ibu kita di kampung, sederhana, dapat telur goreng sebiji belah 4. Itu sikit dia mewah. Belah banyak lagi kan, dia jurai-jurai macam kangkung ya. Itu sederhana ikut level, ya, ikut tahap kehidupan. Jadi kalau dulu-dulu nak dapat makan daging, tunggu kenduri kenara lah kan. Ada orang kenduri sekampung, satu karya, kita seronok dapat kenduri kenara. Lah ni kita makan daging hari-hari. Dua level berubah, ya. Taraf hidup berubah, pendapatan kita berubah. Allah bagi rezeki kita berdasarkan ketentuan-ketentuan dan juga perubahan-perubahan alam sekitar dan juga usaha yang kita lakukan untuk mendapatkan rezeki itu. Jadi hadirin sekalian, yang penting Allah bagi ingat dalam ayat Quran ni. Ayat Quran ni turun begitu lama dan ia terpakai untuk sampai bila-bila.
dan tidak boleh dirubah-rubah walaupun baris, dan huruf ni kekal dan maksudnya juga kekal. Cuma penghuraian dia adalah berdasarkan suasana-suasana, ya. Begitu sederhana yang dimaksudkan ini adalah seorang ibadur rahman, hamba Allah yang dikasihi, yang disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, akan tak boleh tak hidup tanpa harta. Bayangkanlah kalau orang tak ada harta, kita kata orang fakir. Itu yang kita bantu dalam konteks memberi zakat. Kita utamakan orang fakir. Kalau orang miskin dapat RM100, orang fakir diberi RM200, 2 kali ganda, kerana dia fakir. Kesusahan itu begitu. Dia ada dia punya had kifayah, cara mengira dan menentukan fakir dengan miskin ni. Dan kita beri bantuan. Dan begitu juga dengan orang-orang susah yang lain, mereka-mereka yang memerlukan, yang OKU, orang kelainan upaya, itu semua nak dibantu, ya. Jadi hadirin sekalian, orang-orang yang memiliki harta ini, dia macam-macam jenis. Kalau dalam bahasa kita sekarang, orang korporat, orang profesional, ya. Kemudian harta ni pula, saya kata tadi, termasuk harta anak pinak. Artinya ada orang anak dia ramai, ada orang tak ada anak. Jadi macam saya misalnya, istihar anak saya 10, itu ramai lah kan dalam konteks sekarang. Cucu baru 20 kan, jadi anak 10, cucu baru 20. Okey tu kan. Seh tokai kita apa-apa. Jadi masing-masing ada panggu. Ada orang tak ada anak, ya. Abang ipar saya yang paling sulung, ya, abang dari saya tu, dia kahwin sampailah tak dapat anak. Saya kahwin dengan adik dia, dapat 10 orang anak. Jadi contoh. Jadi ceritanya dia pula 2 anak angkat. Jadi masing-masing dengan habuan dan rezeki. Semua tu takdir dan suratan. Jadi yang ada anak nak kena bela anak itu pula, nak kena betulkan anak itu masalah tanggungjawab saya sangat berat. Jadi kita masing-masing ada habuan masing-masing. Jadi hadirin sekalian, yang penting kita rajin main masjid, main surau, main musalla, main tempat sembahyang. Itu paling penting. Katanya Allah SWT dalam surah An-Nur, maksudnya ibadat itu dikerjakan oleh orang-orang yang kuat imannya, yang tidak dilalaikan oleh perniagaan, berjual beli, daripada menyebut serta mengingati Allah Ta'ala. Jadi kita jadi apa? Jadi peniaga, sentiasa ingat Allah SWT. Jadi pemain bola, sentiasa ingat Allah Ta'ala. Boleh? Payah sikit lah masa main bola tu, azan isya, dia kena lawan dulu lah, lawan, habis main. Kalau tengah-tengah main bola tu sembahyang, masalah kan? Itu sistem. Jadi kita sembahyang lepas main bola. Tapi kita ni alhamdulillah kita boleh sembahyang bila-bila, sebab kita dengan kita lah, kita dengan Allah Ta'ala. Jadi kena ingat, itu yang paling penting. Jadi nak cari harta, niaga, tak ada masalah, niaga lah apapun, tetapi ingat Allah Ta'ala. Waktu zuhur pukul berapa, jangan duk rapelah tak tentu hala. Ni duk ingat pada orang kenduri kendara, duk walimatul urus kan, panggil pukul 11, tak apalah dia panggil pukul 11, habis pukul 5, tu masalah tu. Dia panggil pukul 11, habis pukul 5, tu masalah. Kita takut nanti zuhur dia kat mana. Kenduri lah, dapat menantu okey, salam cangkuk lah, tak ada masalah kan. Tapi waktu zuhur kita bila? Ini ingatan untuk kita semua. Saya ada lagi 2 orang anak tak kahwin. Hasil daripada 8 orang anak tadi dapat 20 orang cucu, jadi 2 orang lagi. Jadi nanti bila nak kenduri kendara, kita ingat Allah. Kita kena ingat Allah tu. Allah bagi kita anak, Allah izinkan kita dapat menantu, Allah izinkan kita boleh buat walimatul urus, panggil 1000 pack, 2000 pack, besar. Jumpa kawan jauh-jauh lagi yang kenal besar tu, kita cakap kawan aku, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, bah lama tak jumpa no. Kawan hak besar tu jauh kenal, kawan hak kecil tu dia rapat kat kita pun tak nak salah lagi. Yang tu masalah lagi tu. Itu masalah etika, masalah moral, masalah nilai, masalah cara kita merayakan tetamu. Jadi hadirin sekalian, ibadat kalau berniaga pun berniagalah, ya. Dan yang ada anak, kata Allah Ta'ala dalam surah Al-Munafiqun tadi, surah An-Nur ayat 37, maksud saya baca maksudnya, dalam surah Al-Munafiqun, wahai orang-orang beriman, janganlah kamu abaikan urusan harta benda dan anak-anak pinak kamu daripada mengingati Allah. Jadi kalau ada anak ramai, ada harta yang banyak, jangan lupa Allah. Allah bagi kita pinjam anak tu.
Allah bagi kita pinjam harta tu, ya. Allah bagi kita pinjam anak, tak duduk, sebenarnya anak saya sebelah, seorang meninggal umur 9 tahun. Dia bagi pinjam yang tu. Sekadar nak ceritalah, daripada sebelah orang tu yang paling, kata orang paling cerdik dari segi perbandingan IQ dia, everything, ya. Sampai cikgu dia kata, you please jaga anak kamu ni. Kata, anak apa, Allah Ta'ala ambil lah. Ish, dia kata, itulah, ish, itulah. Dan kita pun tengok, daripada siri itu yang ada, ya. Dia belajar sekolah, dia balik, ya. Dia sakit sebelum meninggal tu, dia periksa kat rumah, dia periksa di rumah, cikgu dia datang bagi kertas, lulus seperti mana orang lain lulus. Itu maksud ceritanya. Memang special lah, Allah bagi pinjam. Jadi Allah pinjamkan sekejap, 9 tahun dia ambil balik. Jadi hadirin sekalian, anak jangan melalaikan kita, harta jangan melalaikan kita, pangkat jangan melalaikan kita. Semua tu membawa pada harta. Boleh dapat wang ringgit, jadi kita nak belanja balik. Jadi nak belanja balik, ibadur rahman yang punya harta ini, yang punya anak ke, yang punya perniagaan ke, supaya tidak terbuai dan tidak terlalai dengan semua pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Pemberian yang diberi pinjam sementara kita mati, ya, sementara hidup. Jadi gunalah untuk yang mematuhi syarak. Makanlah seadanya, sekadarnya, tapi jangan berlebih-lebih. Jadi ingat, jiran makan ke tak makan, kita duduk rumah deret ni kan, jiran kiri kanan, dua kiri kanan, semua tu lah. Kalau ikut kaedah 40 pusing keliling, kita kena selalu tanya, ya. Ada orang dah 2 hari tak makan, kita makan tak habis-habis. Jadi kita kena ziarah dia, kita kena tanya dia apa khabar dia, kan. Ini saya bagi. Sebab itu kata orang tua kampung, kalau beli durian, kalau tak nak panggil orang, beli malam-malam. Buat balik dia dapat bau, kan. Tapi kalau nak tayang dengan orang, kena beli lebih, bagi kat dia. Kalau tak larat bagi durian sebiji, kalau dah ni durian mahal sangat, kita buat Sarawak. Buat kuah banyak sikit, kita hantar Sarawak tu, kan. Bagi seorang semangkuk supaya dia boleh makan. Kalau dia rasa tak boleh cecah dengan roti, kita bagi dengan roti-roti dengan dia. Jadi dia pun makan durian Sarawak kita dengan roti. Dulu kalau di Penang ada roti, orang sebut nak sebut roti besar, roti Bengali, kan. Lah ni tak ada dah roti Bengali tu. Dia, tak apalah. Hadirin sekalian, jadi itulah yang dikatakan nikmat, ya. Tidak ada salahnya seorang hamba Allah memiliki harta. Harta dalam pandangan Islam merupakan nikmat. Jadi kalau tak ada harta memang susah, ya. Duduk di Shah Alam dengan nak bayar cukai pintu pun cukai Shah Alam beritahu, lalu semua sistem online. Dia kacau kita, cek lagi 2 hari tukar pintu anda adalah dilunaskan, jika tidak anda akan dikenakan denda. Allahu Akbar, kan. Denda pula lebih tempoh 31 Ogos lepas. Ini dah 3 September. Bayar ni bayar denda lah, campur bayar tu, bayar campur denda. Sekarang semua sistem online. Dia main kacau kita, cek tengok, oi cukai tanah tak bayar lagi. Tengok lagi, ailah buat api tak bayar lagi, kan. Bagi juga, kan. Tapi kita pun tak kerti nak operate, suruhlah anak cucu operate, kan. Dia suruh tekan 100, dia tekan 1000 pula, pening kepala pula, nak minta balik 900, kan. Duit dia dah keluar, nak minta balik, isi borang lah apa. Itu semua kecobaan dalam kehidupan. Jadi hadirin sekalian, nikmat yang penting diurus, dijaga, diselia, ditakdir dengan sederhana dan amanah, penuh dengan tata kelola yang baik. Buatlah catatan di mana-mana supaya kalau mati besok senang nak diparaitkan. Kalau boleh masa hidup lagi dah selesaikan, lagi senang, kerana tuan-tuan bab parait ni, saya ingat kawan saya seorang meninggal 2 tahun lepas, kawan rapat sungguh lah. Sampailah ni tak selesai lagi parait dah. Sistem parait itu sendiri macam-macam, nak isi borang, nak apa semua. Jadi kalau boleh kita selesai masa kita hidup lah. Cerita ke anak kita ni, tanah di sana di sini, pergi tengoklah macam mana bukit ke, lurah ke, kan, mana dia punya batu sepadan, macam mana nak masuk. Ni tanah saya satu, pak punya, ni mak hang punya satu, kan. Ni orang Kedah cakap tu, ni sekian ekar, ni sekian ekar, batu sepadan sekian. Nanti kalau kami tak ada lah, hampa sertai lah,
tanah dia. Jadi tanah pun tak tahu di mana. Tak pernah tengok bukit tinggi nak pergi pun tak boleh kan. Jadi tanah tu tanah bukit. Jadi apa boleh buat? Jual tanah tu. Itu contoh. Jadi hadirin sekalian, harta itu adalah harta yang kita menjadi wakil, kita menjadi pengurus, seperti mana maksud Allah SWT dalam firman-Nya dalam surah Al-Hadid, maksudnya, dan berbelanjakanlah pada jalan kebajikan. Sebahagian dari harta benda pemberian Allah yang dijadikannya kamu menguasainya. Jadi sebahagian lagi untuk apa? Untuk lain-lain lah. Menyumbang, memberi infak, memberikan bantuan. Kalau yang kena zakat, kena bagi zakat lah. Jangan tak bayar zakat pula. Itu bukan harta kita zakat tu. Yang kalau 2.5% itu ada harta asnaf yang 8 orang tu. Yang tu jangan duk kedekut tak bagi. Bagi, itu wajib. Yang mana sampai nisab lah. Yang tak ada nisab tu tak ada masalah. Ada orang yang kaya, orang yang baik-baik dia tak ada sampai masa nak berzakat. Sebab apa? Hari-hari harta dia berjalan. Ada kita simpan. Jadi pasal itulah sampai nisab tu. Simpan, bagus, bukan salah. Kita nak simpan untuk masa depan, okey, tak ada masalah. Tetapi jangan jadi kedekut. Jangan jadi bakhil. Piramli dah sebutkan, pilih buat jadi bakhil. Dan bagaimana perangai orang bakhil, orang kedekut. Jadi artinya kita boleh menyimpan harta kita untuk masa depan. Semuanya bergantung kepada mematuhi syariat. Ya, cara menyimpan, tempat menyimpan. Kalau meniaga yang halal, kalau saham yang halal, jelas perniagaannya, dapat untung, dizakatkan jika nisabnya sampai. Jika tak sampai nisab, kita nak bagi bantuan, kita bagi bantuan ya, kepada tempat-tempat yang perlu dapat bantuan. Yang paling dekat ialah saudara mara kita yang miskin. Saudara mara kita miskin, adik, abang, anak menakan, pak menakan, ya, mereka susah, kita bantu dulu. Lepas tu kepada jiran-jiran yang lain-lain. Itu aulawiyat. Itu tak payah kita ajarlah. Itu memang Islam dah mengajarnya begitu. Ya. Jadi kita tunaikanlah kewajipan-kewajipan itu. Ya. Mudah-mudahan kita mengertilah tanggungjawab ini dan apa kata perkara-perkara yang asas bila kita mengurus harta. Nak jadi insan cemerlang, tuan. Cemerlang ni lah pandangan Allah, bukan pandangan manusia. Manusia juga mungkin anggap begitu. Alhamdulillah dia ni bagus sungguh lah. Kan? Tak apa, orang puji kita alhamdulillah, tak puji pun tak apa. Yang penting kita menjaga dan mengurus harta kita tu dengan yang diarah dan diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita jaga, yang kita urus, yang kita tadbir ya. Dan saya kata tadi, kalau kita belanja apapun, kita boleh bermewah-mewah berdasarkan syariat ya. Jangan sampai kita menjadi riak, menjadi orang kata sombong kerana ada kekayaan itu. Malah kita patutlah mensyukurinya dengan memberikan bantuan-bantuan kepada mereka-mereka yang kekurangan. Kita tahu ada di mana-mana macam-macam suara-suara dan juga rayuan-rayuan dan juga permohonan-permohonan dan juga usaha-usaha yang dilakukan oleh pihak-pihak badan bukan kerajaan, NGO dan sebagainya, institusi-institusi tertentu untuk mendapatkan sumbangan-sumbangan ya. Kita patut mengutamakan sumbangan-sumbangan kepada mereka-mereka yang berbuat kerja-kerja amal itu. Mudah, ada tanggungjawab, ada rekod-rekod dia, ada account sistemnya. Boleh kita hubungi bila-bila masa nak semak, dan mereka bentang akaun mereka pada setiap setahun sekali, kerana itu peraturan pendaftaran pertubuhan. Jadi kalau mereka mendaftarkan nama mereka dengan pendaftar pertubuhan, setiap tahun kena disubmit ya. Saya tahu sangatlah sebab saya ada 2-3 persatuan yang saya menganggotainya. Ada tu jawatan penting, ada tu jawatan BIJK biasa. Tapi sama saja, setiap tahun kita adakan mesyuarat agung atau muktamar, dan ketika itu kita bentanglah pendapatan dan perbelanjaan dan bakinya, dan bagaimana pendapatan itu diperoleh. Sumbangan, bantuan, perniagaan, semua ni direkod. Jadi tak ada cara nak menipu, tak boleh. Kecuali kita memang kaki tipu. Itu lain. Berpakat dengan akaun bendahari. Itu memanglah jahat. Tak boleh. Setiap pendapatan direkod. Kira lah 1 sen ke, 10 sen ke, 10 ringgit ke, 1 juta ke, masuk, catat, masuk bank. Kemudian penyata bank sampai. Kemudian ada juru audit. Juru audit pula tengok, kalau ni ada 2 juru audit, satu dalaman, satu luaran. Yang dalam tu kawan-kawan kita lah, boleh pakat lagi. Tu
Tu yang kat luar tu pun nak kena pakai, kena sorok, kena hulung ada. Ni tuan boleh selaras sikit kau ni, ada masalah sikit. Kalau tu tak selaras ni, itu adalah manusia. Jadi hadirin sekalian, jadi duit yang kita salurkan kepada mereka-mereka yang berdaftar, kita tak ragu-ragu kecuali mereka jahat. Tapi kita janganlah bersangka-sangka dulu. Kurang-kurang kita tengok pendapatan dia, apa ni akaun yang mereka bentang itu, jelas ada juru audit menantangan, dan jelas baki dan juga perbelanjaan yang mereka lakukan. Adakah munasabah mereka belanja tu? Persatuan itu persatuan apa? Persatuan anak yatim. Jadi kalau mereka belanja yang tak munasabah, kita boleh nampak dalam item tu, boleh tanya, ini nampak belanja zakat ni persatuan anak yatim, tapi nampak melancong banyak ni, duit mana mai? Boleh tanya, dia pun jawab. Bila dia pun jawab, kita puas hati, okey, selesai masalah. Jadi jangan buat fitnah. Ada penyakit zaman ni, zaman fitnah, ya. Jadi hadirin sekalian, maka Islam menuntut agar kita menafkahkan harta kita itu, ya, secara yang patuh syariat. Kemudian kita katakan tadi bagaimana kita memberi kepada mereka-mereka yang patut, ya. Jika tidak, dia jadi harta waris saja. Kita beri kepada mereka-mereka yang patut menerimanya. Berbagai-bagai cara. Ada orang minta, kita bagi banyak. Orang minta sikit, bagi banyak. Misalnya Abu Laid As-Samarqandi, ya. Orang datang minta, dia seorang wanita datang minta sedikit madu. Ni zaman orang banyak madu lah. Sekarang madu tualang lah, madu apa semua kan. Jadi orang minta dia sikit, minta 1 camca lah contoh kan, nak buat ubat. Tapi Abu Laid Samarqandi bagi 1 ke ni, botol besar ni kan, berapa liter ni, minta 1 sudu, bagi 1 botol air. Jadi kawan dia kata, Syekh, orang tu minta sikit je. Yalah, dia minta sikit pasal dia tu macam tu. Takkan dia nak minta 3 kilo kan. Dia minta, tentu dia minta sikit. Kita yang ada ni bagi lebih. Tu dia tu. Kita yang ada ni, jadi macam Ceh Tokai kata lah, kalau minta ni bagi tu sikit lah. Kita minta, takkan kita minta 30 biji ada. Kita bagi biji, tak pernah makan. Dia pun tengok kita lama tak jumpa kan, ni ambil 3 biji lah. Itu dia nak bagi. Begitulah kita, tuan-tuan. Abu Laid As-Samarqandi, ya, orang minta dengan dia 1 sudu, contohlah 1 sudu madu, dia bagi 1 botol air. Inilah sifat yang orang tu nak dapat balasan baik daripada Allah sebenarnya. Dia bukan masalah nak dapat pujian pada orang yang minta tu. Dia nak nampak Allah bagi aku rezeki, aku ni tokai madu kan, madu pula madu asli. Dia orang minta sikit, aku bagi banyak. Itu orang sahabat dia tanya. Jadi Abu Laid kata menjawab, dia minta menurut kadarnya dan aku memberi menurut kadar aku nak bagi. Itulah orang yang sangat hati mulia, yang kita payah nak jumpa, tetapi ada tuan-tuan di mana-mana dalam dunia ni. Contoh-contoh sahabat, ya, yang kita katakan tadi, Imam Abu Laid Samarqandi inilah, Abu Laid dan Imam Malik inilah yang tak pernah berzakat. Mereka banyak harta tapi tak pernah berzakat, sebab mereka belanja harta mereka tu hari-hari, tak ada yang terbaki. Jadi harta zakat ni berdasarkan kepada baki, simpanan kan. Sebab itu orang petikai zakat pendapatan tu, ada orang kata tak patut bayar, tapi kita kata kita bayarlah sebab kita dapat dan belanja kerana kita tahu dapat banyak mana, belanja banyak mana, kita baki. Yang penting berkat. Kita yakin dengan zakat pendapatan itu kita bayar atas dasar keyakinan mendapat berkat. Memang betul, ya. Kalau tuan-tuan beramal, mensyukuri, maka Allah akan bagi balik, kerana tidak pernah miskin orang yang suka bersedekah. Sebab itu jangan bakhil, jangan kedekut, ya, kerana setiap harta sedekah itu akan dibalas balik dengan cara-cara yang Allah nak bagi balik, ya. Macam-macam rezeki yang tak disangka-sangka, dengan daripada orang yang tak disangka-sangka, ya. Jadi mudah-mudahan kita teruslah beramal dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebab itu dalam kisah sejarah yang sangat popular, ya, dalam satu ketika, ya, ini kisah popular lah, saja nak ulang, bagaimana sahabat-sahabat Rasulullah SAW nak berlawan-lawan memberikan infak, ataupun bahasa kita kata sedekah, bahasa kita kata pemberian, pengorbanan tentang harta ni, ya.
di suatu waktu peperangan Umar Al-Khattab datang untuk menyerahkan separuh dalam kita katanya dalam kehidupan para sahabat. Umar Al-Khattab bawa bagi Rasulullah separuh harta dia, ya, untuk tujuan Islam. Jadi dia rasa dia hebat lah. Di Umar Al-Khattab, ya, dia bagi separuh. Ada RM10 bagi RM5. Contoh senang kan. Ada sejuta bagi RM500,000. Yang tu pelik, banyak salah dia. Sejuta bagi RM500,000. Oh, RM500,000 ni banyak. Dia mula syaitan main kacau. Kalau RM10 bagi RM5 tu boleh tahan lagi. Tak nampak banyak RM5 lawan RM500,000. Tetapi Umar Al-Khattab dia tak ceritalah berapa banyak. Dia ceritanya ialah dia bagi separuh daripada harta dia. Umar ni orang kaya lah. Zaman tu, kaya zaman tu lah. Zaman sahabat Rasulullah tu, Umar antara yang kaya. Bagi separuh daripada harta dia. Dia anggap tak ada orang lah boleh ting dia, kan. Itu tak apa, dia perasan sendiri je. Dia rasa, dia bukan ego pun. Dia kata aku bagilah, aku rasa. Tetapi saudara sekalian, tak lama kemudian datang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bagi semua sekali. Allah, Umar kata habis aku tak boleh lawan. Dan tak ada siapa boleh lawan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dia bagi semua sekali harta dia pada Islam, pada Rasul. Sehingga ditanya oleh Rasulullah, apa yang tinggal? Yang tinggal Allah dan Rasul. Tapi tuan-tuan, berapa orang boleh sabar macam Abu Bakar? Aneh, berapa orang? Saya pun tak lebih. Saya ikhtiar. Saya tak lebih. Kita boleh bagi yang patut-patut kita bagi, itu biasalah. Bagi separuh pun duduk pening juga kan. Bagi semua. Tetapi Abu Bakar As-Siddiq ni orangnya memang orang yang tak boleh lawan lah. Ting dia. Tak boleh ting dia lah tentang kesabaran dia, ya. Tengoklah sejarah dia. Dalam sejarah hijrah, contoh dia, seluruh keluarganya digunakan untuk hijrah Rasul. Dia sendiri bersama dengan Rasulullah hijrah, duduk dalam gua. Dengan dia katanya kena sengat dengan kala jengking itu, dia menahan sakit tu sampai menitis air mata. Dia tak kacau Rasulullah. Dia suruh Rasulullah tu relax. Tapi Rasulullah tersedar setelah air mata dia jatuh. Dia kata aku kena sengat. Rasulullah pun jampilah, dalam bahasa kita jampi dan sembuh kerana Rasulullah mohon kepada Allah Ta'ala. Anak dia Asma, ya, duk buat kerja hantar makanan ke dalam gua tu. Tu anak dia Asma tu masa tu dia mengandung. Tuan-tuan, perempuan mengandung, jalan barang pasir, panas terik, bawa makanan pergi ke gua. Itu perancangan dia, ya. Abdullah Abu Bakar, Abdullah 3 beradik, 2 beradik, ya. Abdullah bawa kambing-kambing mengembala untuk cari maklumat dan menghapuskan tanda-tanda perjalanan manusia. Kaki-kaki itu duduk habuk. Banyak lagi tenaga yang ni. Bertiga dah, pak, anak 2. Badan dia punya orang gaji dia pun guna juga untuk tujuan hijrah. Ini ceritanya bagaimana orang yang ada kelebihan menggunakan kelebihan dia untuk Islam. Jadi yang balik pada cerita tadi, harta yang kita ada itu, kelebihan yang kita ada itu, kita gunakan untuk syariat, patuhi syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hadirin sekalian, kita tak boleh ikut Abu Bakar As-Siddiq, memang tak boleh ikut. Dan dia adalah manusia yang paling istimewa dalam dunia ni, selain daripada Allah, selain daripada Rasulullah SAW. Orang yang paling baik selepas Rasulullah ialah Abu Bakar As-Siddiq. Sebab itu disebutkan As-Siddiq, orang yang akan mengiyakan apa saja yang lahir dan muncul daripada Rasul SAW, ya. Tak apalah, kita yang penting dalam konteks ucapan saya ni ialah untuk kita mengurus harta kita itu dengan yang paling baik, sesuai dengan syariat. Kita boleh menggambarkan, sebab itu ada wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Jadi kita pakailah patut padan dengan pendapatan yang kita miliki. Yang lebih-lebih itu kita berilah sumbangan. Nak beli kereta baru, belilah, tak ada masalah, kan. Nak pakai 2 biji pun boleh, tak ada masalah, selagi duit kita itu duit yang halal, ya. Pendapatan kita pendapatan yang betul. Jadi mudah-mudahan hadirin sekalian, kita menjadi orang-orang yang sentiasa mematuhi syariat Allah Ta'ala. Jangan membazir. Membazir ni macam-macam cara, ya. Wah, kita kata ni aku punya duit, aku punya sukalah. No, tak boleh.
Kita tak boleh kata macam tu, sebab Allah Ta'ala bagi kita pinjam harta kita itu. Walaupun kita ada 1 juta, 20 juta, tetapi itu semua Allah punya dalam bentuk berbagai-bagai. Ya, dari saya katakan zakat, bantuan, dan Allah boleh tarik balik anytime. Tup tak tup, penyamun mai rumah kita. Penyamun mai rumah kita, dia buat apa sajalah. Habis 20 juta ke 30 juta ke habis. Dalam bank pun dia sakau habis. Salah. Dia dapat apa tu dia boleh dictate, dia boleh. Sekarang ni orang boleh cari balik nombor PIN tu, tak ada masalah. Dia akan usahakanlah. Dapat nombor PIN tu habis dapat keluar. Jadi Allah Ta'ala bagi kita ujian mengurus. Itu yang kita ujian mengurus harta-harta itu, ya, kerana syaitan sentiasalah menakut-nakutkan kita. Jadi mudah-mudahan kita jangan terpengaruh dengan bisikan syaitan, ya. Jadi kalau kita pinjamkan harta kepada manusia pun, kita pinjam harta dari manusia pun, kita dengan tujuan nak bayar balik, kita akan diberi bantuan, ya, memudahkan. Tapi kalau kita niat pada awal nak pinjam, nak tonglam, Allah Ta'ala akan uji kita. Jadi semua itu adalah urusan kita dengan Allah, urusan kita dengan manusia. Dan saya katakan tadi bahawa mudah-mudahan kita dapat menggambarkan keperluan-keperluan ini. Dan pembaziran ni contoh, kalau tuan-tuan selalu dengar Radio Wikim, ya, contoh tak boleh membazir ni, sampaikan dikatakan janganlah engkau berlebih-lebihan dalam menggunakan air masa ambil wudu. Ayat dalam sungai, ya. Air dalam sungai jatuh balik, ambil jatuh balik. Tapi kita berwuduk tu, walaupun dalam sungai yang mengalir, jangan gambarkan kita itu membazir. Mana ambil wuduk, ikutlah petua ambil wuduk lah. Ambil, ya, dengan tapak tangan yang sesuai, gosok tangan kita dengan yang betul padan, mematuhi rukun syarat ambil wuduk, maka wuduk tu sah. Maka sebab itulah kata dalam dialog itu, suatu hari Nabi SAW berjalan melewati Sa'ad, ya, yang sedang berwuduk. Sa'ad nama sahabat itu. Maka baginda mengingatkan, ya Sa'ad, janganlah engkau berlebih-lebihan dalam menggunakan air. Sa'ad bertanya, apakah ada istilah berlebih-lebihan dalam menggunakan air? Baginda menjawab, benar, meskipun engkau berada di sungai yang mengalir. Dalam Radio Wikim dan diulang. Jadi artinya tuan-tuan, saya katakan tadi, kesimpulannya pada pagi ini ialah kita mengurus harta kita dengan cara yang paling baik, mematuhi syariat. Jangan jadi orang kedekut, jangan jadi orang boros, jangan jadi orang yang melampau, jangan jadi orang yang orang kata cakap ikut dan, kerana Allah bagi kita ujian. Harta itu berbagai-bagai, dia berbentuk pangkat yang boleh dapatkan pendapatan, berbentuk tanah yang bernilai, yang berbentuk, ya, perniagaan yang untung. Yang rugilah, yang rugi pun kena redha. Jadi semua tu adalah dalam kawalan Allah Taala. Jadi balik kita cubalah mengamalkan, memahamkan, dan kita redalah dengan apa yang ada, dan kita syukurilah selama ini kita hidup, ya, kita telah diberikan nikmat yang begitu banyak, yang nikmat itu takkan terhitung dan tak boleh dihitung, ya, tak terbayar. Allah bagi kita semua tu bergantung kepada ketaatan dan keredaan kita dalam mematuhi syariat, insya-Allah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini mengingatkan saya dan kita semua untuk mendapat redha Allah SWT dan mendapat rahmat Allah SWT, untuk bila kita mati nanti, dengan rahmat Allah itulah Allah masukkan kita dalam syurga. Amin. Jadi yang baik itu dari Allah, yang lemah itu sendiri. Akhir dengan tasbih kafarah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim. Apa kamu? Nah,